Okey, yang murid, kita nak bina Raja Sata Mudah. Okey, jadi kita lihat seperti yang dalam buku teks, kita akan bina yang raja dalam buku teks lah, yang mudah dulu. Okey, nama pun Raja Sata Mudah kan. Kita mula yang mudah dulu. Kesiraan lagi. 3.3 3.3 dia bersurat. Ni lukisan menggunakan Raja Mudah kan. Okey, so ini lukisan dia. Okey, kalau lihat di sini, okay, ukuran dia kedudukan A ialah pada koordinat 00. Okey, kemudian ada titik C kat sini dengan jarak 175 dan ke atas ialah 100, bukan 100 dia 110. 10 ni termasuk dengan ruang nama lah. Okey, so dia ada semua yang kamu akan perlu guna kat sini. Okey, so yang pertama kita akan bina kotak tajuk lah. Yang pertama kita akan bina kotak tajuk. So dia kata dekat sini apa? Gunakan command line, specify 00 and then specify next point apa semualah. 175. Okey, 175 kosong ialah yang ke C. Okey. Kemudian dia suruh bina offset. Okey, so kita akan lihat menggunakan AutoCAD ini. Okey, kalau murid dah download yang student version ni, bolehlah buat bersama-sama dengan saya. Okey, jadi yang pertama, biasanya kita akan limit kertas dulu, tapi hari ni kita akan terus melukis dulu Raja Sata Mudah. Okey, yang pertama kita nak lukis garisan mengufuk ni. Okey, garisan mengufuk. Okey, jadi commandnya apa? Okey, garisan. So, commandnya ialah line. Okey, kemudian bila kamu tekan klik dekat sini, okey, ikon line ni, okey, ataupun kamu boleh tekan type line lah. Okey, kemudian bila dah type, kena tekan enter. Ataupun kamu boleh terus tekan dekat line ni, dia akan terus pergi. Line specifies first point. Okey, tadi first point ni dia kata apa? Okey, letak koordinat 0, 0. Macam tu letak 00. Kemudian tekan enter. Okey, dia akan ada terus dekat situ. Okey, kalau kamu tak nampak dekat mana, kamu boleh view zoomkan dia lah. Okay, nanti kita akan guna kejap lagi. Okey, kemudian okey, line yang kedua, okey, specify next point. Okey, next point dia ialah jarak dia berapa? 175. Okey, saya nak ke kanan, kan? Ke kanan tegak. So, kosong dah kan nilainya. So, saya akan masukkan 9, 175. Okey, jaraknya, koordinatnya, X ni 175 lah kan? Okey, kemudian dia punya Y ialah 0. Okey, 175, 0. Silap-silap. Kita tekan-tekan tadi kan masa nak tunjuk tu. Okey, kamu boleh undo lah. Undo. So, buat sekali lagi. Okey, kalau nak sekali lagi, okey, pastikan kamu tekan escape lah kalau salah tu. Supaya hilang command yang lama. Okey, so command yang baru, kamu masukkan semula. Okey, 0, 0. Jangan letak kat sini, letak kat bawah ni. Kat command line. 0. Okey, letak kat bawah ni. 0, 0. Okey, kat command line tu kamu letak. Kemudian kamu letak specify next point 175. Kamu jangan letak kat atas tu. Okey, kemudian first point 0, 0, enter. 175, 0. Okey, saya punya ni ialah dia relate apa tu yang polar tu. So dia kena masukkan sudut. 175.
less than 0. Okay. So dia akan bagi macam tu. Okay, dia sebenarnya dia boleh cari kat sini lah apa dia punya koordinat dia. Okay, koordinat dia gunakan apa, absolute atau apa, polar. So kamu boleh guna. Okay, so kamu dah ada kat sini. Nampak macam tak nampak kan? So kamu boleh tekan view, zoom. Zoom mana yang kamu nak? Zoom in, zoom all. Okay, kalau biasa saya akan zoom all lah. So dia kamu akan nampak lebih jelas. Tapi kamu nampak kat bawah je kan? So sebenarnya kamu boleh gunakan view lagi. Okay, kamu boleh pankan dia. Okay, pan ni maksudnya kamu gerakkan dia gunakan yang tangan ni. Tangan ni. Okay, kamu boleh gerakkan dia ke atas ke bawah. Okay, tekan mouse kamu tu, jangan lepas, kamu boleh gerak-gerakkan dia. Okay, so kemudian kita akan buat ke atas, okay, tegak, so line. Okay. Kalau kita nak pergi betul-betul dekat hujung sini, okay, sebenarnya kita boleh pergi dekat annotate ni. Okay. Okay, ni dekat bawah ni. Object snap setting. Okay, kita boleh pergi dekat sini. Saya nak endpoint. So, pergi kat vertex lah. Endpoint atau vertex. Vertex ni ialah bucu. Okay. So, okay, kena on lah. Kena on kan dia. Baru dia pergi. Okay, ini yang 2018 lah. Kalau yang 2007, yang biasa guna dia lebih mudah lah. Untuk yang student lah. Okay, sebenarnya dia kalau 2018 ni dia macam-macam ada. Dia lagi untuk yang dah kerja, dia sebenarnya lebih memang bagus lah. Okay, so kita nak pergi ke atas. Tegak setinggi 110. So, kita akan pergi. Kita akan buat. Ini sebab dia sudut kan, polar kan. So, kita akan gunakan add. Jarak dia 110. Okay, tingginya 110. Less than. Okay, 90. Sebab saya nak tegak, so dia 190 lah. Okay, so saya tunjukkan macam tu. Okay, sebenarnya macam-macam cara kita boleh guna. Kita boleh terus tekan line semua. Okay, kita juga boleh gunakan copy. Okay, kita boleh gunakan copy ni. Okay, nampak ni icon copy. Kita boleh guna copy. Select object. Okay, enter. Okay, kemudian kita nak base point dia. Kita nak gerakkan dia bermula daripada bawah ni. Pergi hujung sini kan. Pergi, nampak tak? Kalau kamu nampak ada petak kat hijau tu, kamu tekan lah. Okay, itu ialah endpoint. So, kamu akan dapat dia di tempat yang sama. Okay, tekan lagi copy untuk gerakkan yang ini. Okay, lepas tu boleh pergi endpoint dia kat sini. Okay, sebab dia perpendicular ke sini. So, boleh pergi sini. So, dia akan tepat. Kalau kamu pergi zoom, kamu boleh scroll up, scroll down. Dia akan tepatlah sambungan dia. Okay. Kemudian kita ada ruang nama kan kat sini. Okay, nama. Okay, ruang nama kat sini. So, saya nak naik 10. Okay, jadi kita akan gunakan offset. Okay, pergi dekat sini. Cari simbol offset. Ni lah. Okay, ini offset. Maksudnya saya nak gerakkan garisan ini ke atas 10. So, dia tanya offset, specify offset distance. Okay, so berapa jarak dia dari atas ke tadi, berapa jarak dia. So, 10. So, saya tekan 10, saya tekan enter. Lepas tu dia kata select objek yang nak di offset. So, select objek here. Lepas tu, pergikan ke atas. Okay, ikut jarak dia. Okay, kat mana? Ke bawah ke atas? So, kalau kita nak ke atas. And then tekan. Lepas tu dia kata select objek lagi yang di offset, tak ada lagi. So, kita dah habis lah.
So kita akan dapat dah ruang tajuk kita. Okay, kita boleh besar, zoom in, zoom all, zoom out, okay, zoom window, okay, semualah. Okay, kemudian kita nak menghasilkan rajah ini. Okay, rajah seperti yang di dalam buku teks. Okay, dekat sini dalam sini ada kotak apa? Ada apa lagi? Nama kan? So kamu kena tulislah nama dekat teks tu. Okay, kalau nak buat teks, okay, tekan M, letak command mtext, ataupun kamu boleh pergi sini, okay, cari teks, draw text kat sini. Okay, ni. Okay, pergi jarak mana yang kamu nak. Okay, dah mtext, tekanlah nama. Okay. So, tak cantik kan dia kat hujung kat sini? So, kamu boleh tekan move, tekan ini, enter. Kemudian, kamu boleh gerak-gerakkan dia. Okay. Okay. Tapi kalau kamu lihat kat sini, ini bukanlah standard kan? So, kamu kena edit dia punya style ni. Okay. Kamu boleh edit dia punya style ni lah. Manage style. Okay, manage style tu. Kita pergi ke standard sebenarnya tulisan kita ni ialah Arial. So, kita height dia berapa? Height dia biasa 3. Okay, apply. Close. So, okay, kalau kamu nak edit tak betul, kamu boleh double klikkan dia lah. Okay, double klik and then tambah nama kamu. Okay, so itu ialah untuk kotak nama. Okay, kemudian kita nak lukis bentuk ini. Bentuk ini. Okay, kita akan mulakan dari titik A yang ini. Okay, dengan jarak 50-37 ni. Okay, kemudian 80. Okay, koordinat yang pertama saja yang diberi. So, jadi kita pergi ke sini, AutoCAD. Tekan line. Specify first point. Kamu masukkanlah ukuran dia 50,37. Enter. So, dia dapat kat situ. Okay, kalau rujuk pada gambar tadi, kamu kena bergerak ke mana? Okay, so bila rujuk gambar, kamu perlu bergerak ke kanan untuk dapatkan titik E tu ke kanan 80. So, dia mengufuk kan? So, kamu akan tulis jarak at. Okay, kamu tekan line at 80 less than. Okay, kalau dia mendatar saja, so kosong lah. Enter. Okay, apa yang saya cakap ni kamu kena tulis Okay, kemudian kita nak menegak. Kamu nak lukis garisan lagi. So, masih lagi line. Okay, at berapa? At 30. At 30 betul. Dan ketinggiannya ialah 90. Okay. Kemudian, kamu lihat titik D. Okay, titik D ke titik F. Okay, titik D ke titik F sebenarnya ialah 20 kan jarak dia. So, kamu boleh ambil saja ukuran at 20. Sebab kamu tak tahu center dia kat mana. So, kamu buat at 20. At 20. Tegak saja ke atas dulu. Untuk dapatkan pusat bulatan. Okay. Kemudian, dekat titik D, kamu kena bergerak ke kanan. So, untuk dapatkan titik H,
Okay, kita buat dulu garisan. Okay, kita akan pergi ke ni, line, snap to endpoint. Okay, kemudian add berapa jarak dia, 50 less than 180. Okay, bila dah dapat, okay, kemudian kita akan buat bulatan R20 tu Okay, cara dia ialah line, nak buat bulatan tekan circle lah, circle, snap to endpoint. Okay, dekat endpoint ni lah, penghujung dia, snap to endpoint. Dia kata, sebab dia tanya center kan, kemudian specify circle radius. Okay, kalau kamu guna diameter, tekan diameter dulu baru enter. Kalau dia dah tulis specify radius, just masukkan radius dia 20 dan enter. Okay, so kamu dah dapat macam tu. Okay, kemudian kamu nak lukis apa? Okay, daripada H ke J. Okay, H ke J adalah turun ke bawah 30 macam tu. Okay, so maksudnya daripada sini kamu nak kena turun macam ni lah kan? Turun macam ni. So berapa ukuran dia? Okay, so kamu kena tahulah berapa ukuran dia. So kalau dalam sini saya akan tekan line, snap to endpoint. Dia mesti ada line, snap to endpoint. Okay, langkah kedua snap to endpoint. Kemudian masukkan ukuran, add berapa? Add 50. Okay, less than berapa sudutnya? Kalau ke bawah macam ni. Okay, dia punya tekanan 30. So, dia kena kira dari H lah. Dia kena kira dari H ke bawah macam ni. Berapa? So, caranya itu ialah 210. Okay, kenapa saya dapat 210? Cuba figure it out. Okay, kemudian dah dapat titik J. Saya tekan lagi line, snap to endpoint, snap to endpoint. Okay, kalau nak habis dia line, snap to endpoint, snap to endpoint. Tak payah kira lah, kamu sambung sahaja. Okay, tapi gambar kita ni tak betul kan? Dekat sebelah sini ada bulatan. Okay, so apa kita perlu buat? Kita perlu modifykan dia, iaitu kita kena buang dia. Kalau nak buang, kita tekan trim. Okay, tekan trim. Lepas tu select object. Okay, select cutting edges. Maksudnya dekat mana boundary kita yang nak potong tu. Katalah ini dan ini. Okay, kemudian dah pilih boundary kita, kita boleh enter. Lepas tu kita nak buang bahagian mana? Nak buang bahagian sini. Nampak tak dia hilang tu? So boleh tekan dan dia hilang. Okey. Yang ini pun kita boleh potong. Okey, kita boleh tekan trim lagi. Okey, dekat mana kita punya boundary? Sini kan? Okey, so kita tak nak yang ini. So kita boleh buang dia. Okey, so dah select. Okey, trim select object. Kita kena enter. Okey, kemudian pilihlah yang mana nak buang. Okay, yang itu. Yang ni sebab tadi sambungan dia, kita boleh terus buang lah. Erase. Okay, dah habis. Okay, kemudian kita nak letak teks. Macam tadi lah, kita letak teks. Ataupun kita boleh copy saja. Yang di bawah ni. Okay, tekan copy. Okay, kata copy, select object, enter. Okay, kemudian kita boleh pindahkan dia ke sini. Okay, katalah kita kat situ kan. Okay, edit dia, delete semua. Okay. Ini huruf apa ni? Hujung ni. Itu ialah huruf E. So, tekan E. Okay, kalau kamu lihat betul-betul zoom, dia berada kat sini. Dekat sangat. So, kamu boleh move. Movekan dia, enter. Movekan dia jauh sikit. Macam itulah. Okay, seterusnya kita nak buat dimensi. Okay, dimensi, kita katalah yang ini. Okay, kita nak yang measure yang bawah ni kan. Okay, dia kata dim select object, specify first iteration, origin, baseline, apa benda semua ni. So, kita buat linear lah. Okay, linear. Okay, dia suruh specify ni sebab dia dah linear. So, kita ambil yang ini. Pergi ke hujung sini. Nampak tak? Dia ukurannya tepat kalau kamu
buat ni. Okey, yang ini kalau kamu tengok dimension ni boleh edit lah. Okey, sebenarnya dimension style ni, deep edit. Okey, kamu boleh modify dia. Okey, kamu boleh modify dia. Text kita nak apa? Arial. Okey, height 3. Okey, tidak okey. Okey, ni dah okey. Kemudian kita nak apa? Align dengan dimension line. Okey, maksudnya ini cara ke arah lah. Bukan, terjajar. Sebab dia align, selari dengan garisan dimensi. Okey, kemudian kita nak tengok arrow dia. Okey, arrow kita nak saiznya panjangnya 3. So, tekanlah 3. Okey, center mark, markkan dia. Okey, break size. Okey, break size 3. Okey, boleh. Okey, break size tu ialah ruang kelegaan dia. Okey. Primary unit biasanya kita tak nak, kita nak tepat kosong-kosong. Okey, kita boleh baca lah ni semua ni. Alternate unit, line, baseline spacing. Okey, so okey. Okey, dah betul semua, okey lah. Okey, ni jarak dia. Okey, kemudian katalah kita nak nak dimensikan radius ni kan. So, pergi dekat dimension. Dimension kamu pilihlah radius. Okey, pergi radius, dia kata apa? Select arc or circle. Arc ni lah. Tengok. Okey, kemudian pergi dekat sini. Okey, dia akan bagi. Okey, kemudian center mark tadi. Nanti kamu boleh ni. Center mark, markkan ni. Betul? Okey, kalau dia nak yang angular, dimension, align. Okey, katalah yang ni align. Kamu boleh pilih dari mana ke mana. Okey, macam tu. Kalau sudut, okey, dimension, angular. Yang ni kira buat 2 garisan lah. Yang ni dia dah bagi sudut macam ni. Okey, so itu ialah cara menggunakan perisian AutoCAD. Yang penting dia punya perintah tu kamu kena tahulah. Okey, tahu. Okey, so itu saja untuk AutoCAD. So kita lihat dulu soalan yang dalam AutoCAD punya bahagian ni. Okay. So untuk yang lukis angular 30 ni sebenarnya kamu kena lukis satu garisan binaan lah dulu kat sini. So kamu kena tambah satu layer lagi nak buat lukis. Okay. So kita dah habis lukis ni sebenarnya. Dia dah mendimensi rajah sebagainya. Okay. Ini plotting. Bila kamu dah siap. Okay. Bila kamu dah siap, kamu nak plot. Kamu tekan file. Plot. Okay. Kamu boleh tekanlah kamu punya printer mana yang nak plot. Okay. Setelah itu, kamu printer. Lepas tu, kamu kena select paper size. Paper size ni. Kemudian, waktu plot, kamu boleh pilih mana yang kamu nak pilih. So, biasanya kita akan pilih window lah. Okay. Window. Kemudian, dia akan cari mana window-nya. Ini yang kita nak plot. Ini kawasan yang kita nak plot. Okay. Kemudian, kita kena center the plot. Okay. Lepas tu, scale-nya ni, kita akan buat 1, 1. Okay. Sebab dia akan dapat ukuran yang sebenar lah. Okay. Kita boleh tengok rajah yang kita nak plot tu. Di tengah-tengah ini. Okay. Itu ialah cara untuk memplot. Okay. Kemudian kita lihat di buku teks lagi apa lagi. Okay, ini preview lah plot area window. Okay.
So, untuk AutoCAD ni, bagi soalan bahagian A, okay, contoh dalam kamu punya kerja, okay, dalam buku kerja, okay, ni dalam buku kerja, kamu dah jawab soalan ni. Okay, katalah kita nak bina yang ini tadi. Okay, ada sudut apa semua. So, kamu kena tahu ni. Ini yang mungkin akan keluar dalam soalan bahagian A. Okay, so dia kata lukis garisan mengufuk AB 50-50. So, kamu tekan tadi kan, draw line. Kalau tak tulis draw pun tak apa rasanya. Tapi, draw line. Okay, koordinat, masukkan koordinat dia 50-50. Okay, sebenarnya ini belakangnya tak payah. Oh, dia suruh lukis garisan mengufuk. Okay, kemudian dah 50-50, koma. Lepas tu kamu tekan enter kan? Tekan enter. Enter tu koma lah. Okay, kemudian add 50 less than 0 untuk dapatkan titik B. Okay, kemudian dah ada titik B. Nak pergi ke C. Apa yang kamu kena buat? Okay, draw line kan? Sebab dia garisan, draw line. Okay, kamu kena pergi kat titik B kan? Dah tekan draw line, kamu kena pergi titik B. Maksudnya kamu kena tekan snap to endpoint. Okay, snap to endpoint. Tekan enter. Okay, koma lah maksudnya. Koma. Add berapa jarak dia? Add 60. Sudutnya. Kalau ini 150, maksudnya dia ke sini lah. Ke lawan arah jam. So, 30. So, add 60 less than 30. Okay. Kemudian, dah dapat titik C. Nak pergi atas lagi. Draw line. Snap to endpoint. Add 40 less than 90 darjah. Okay. Kemudian, nak pergi mengufuk. Draw line. Snap to endpoint. Add 65 less than 180. Kemudian nak sambung sahaja daripada E ke A. Draw line. Snap to endpoint. Snap to endpoint. Macam tu lah. Okay. So, kalau kamu ada perincian AutoCAD, kamu boleh guna. Jadi, itu sahaja untuk PDPR kita hari ini. Saya punya video hari ini agak panjang. Jadi, harap murid-murid dapatlah memahami tajuk AutoCAD. Okay, sekian.